Okey, assalamualaikum semua. Kita sambung. Okey, macam mana kita nak menyelesaikan masalah kes berambiguiti satu segitiga? Okey, sebelum itu, apa dia kes berambiguiti? Okey, untuk kes berambiguiti, awak tengok dalam satu segitiga yang besar ni, kita boleh buat satu segitiga kecil. Nampak tak? Kita boleh buat satu segitiga lagi. Okey, dia akan jadi bentuk segitiga yang ni. Yang ni segitiga sudut tirus. Yang ni segitiga sudut cakar. Ni tirus dan cakar. Okey. Okey, tengok kat sini. Sini tirus dia. Kat sini dia dah jadi sudut cakar. Okey. Macam-macam boleh buat dengan kes berambiguiti. So, kita tengok lagi. Okey. Kes ambiguiti wujud jika panjang dua sisi A dan C serta satu sudut bukan kandung sudut A yang tirus. Okey. Tengok Yang pertama, tiada segitiga wujud. Kenapa? A dia kurang daripada H. Macam mana segitiga nak wujud kan? So, tak ada. Panjang ni kurang daripada H yang ni. So, tak ada segitiga wujud. A kurang daripada H. Okey, satu segitiga wujud. Macam mana satu segitiga wujud? Yang pertama, A sama dengan H. Ni segitiga sudut tegak. Tinggi dia sama. Yang kedua, A... panjang A lagi panjang daripada C. Okey. Dua segitiga wujud. Dua segitiga wujud bermaksud A tu di antara panjang dia antara H dengan C. H lagi pendek daripada A. Tapi C lagi panjang daripada A. Ada dua segitiga wujud. Okey. Yang ni pun sama. Nampak tak? H kurang daripada A, kurang daripada C. So, H tu paling pendek. A dan C. Okey, kita tengok seterusnya. Contoh 4. Tentukan sama ada wujud kes berambiguiti bagi setiap segitiga berikut dan jelaskan. Okey, awak tengok. Okey, so kita tengok. 30. Okey, sudut kandung tu apa? Cikgu terangkan. Sudut kandung tu adalah sudut yang ni. Yang diapit oleh dua sisi. Itu kita panggil sudut kandung. Okey. So, 30 ni bukan sudut kandung. Satu kes, satu syarat dia bukan sudut kandung. Okey, yang kedua. Sisi RQ kurang daripada sisi PR. Nampak tak? Tetapi lebih panjang daripada tinggi segitiga. Tinggi segitiga tu macam mana? Tinggi segitiga tu yang ni. Ni adalah H. Mestilah 4 tu lagi panjang daripada H kan? 4 tu dia di antara tu. Yang A, H, C. Ini C, ini A, yang ni H. Nampak tak? So, wujud ke tak kes berambiguiti? Ya, wujud kerana wujud kes berambiguiti kerana sudut bukan kandung iaitu sudut QPR sama dengan 30 darjah dan sisi RQ lebih pendek daripada sisi PR tetapi lebih panjang daripada tinggi segitiga.
Okey. So, macam mana nak lukiskan dia punya segitiga yang ada kes berambiguity tu? So, awak lukis je segitiga macam segitiga yang diberi. Cikgu lukis warna biru. Yang ni segitiga yang diberi. So, PRQ. 7 cm, 4 cm. Sudut bukan kandung dia 30 darjah. Okey, sekarang kes ambiguity dia ada satu lagi kita boleh bina segitiga di sini. Q tanda dengan ini dan ini adalah 4 cm. Nampak? Okey, so kita tengok B. Okey, awak tengok ada PRQ 21, 17. Oh, ada sudut. Dia ada sudut kandung ni. Okey. Kemudian, dia ada sudut kandung. Okey. Awak tengok. Sudut yang bukan kandung. Tak ada sisi dia. Okey. Sudut kandung. Ada sudut, dua sudut diberi. So, bila dua sudut diberi, tidak wujud kes berambiguity. Tidak wujud kes berambiguity kerana dua sudut telah diberikan. Okey, kita tengok contoh 5. Dalam segitiga ABC, sudut BAC sama dengan 40 darjah. So, awak lukislah segitiga ABC. Okey. So, A dia adalah sini. A, B, C. Sudut BAC adalah 40 darjah. AB adalah 20 cm. BC adalah 14 cm. Hitung nilai yang mungkin bagi sudut C dan sudut B. Okey? So, dia nak suruh cari berapa nilai sudut ini dan sudut ini. Okey, sekarang kita nak tengok bila dia kata nilai yang mungkin, kita nak tentukan wujud tak ada kes berambiguity ke tidak. Okey, so pertama kita kena cari H dia. H dia di sini. H. So, macam mana nak cari tinggi dia? Tinggi H tu. So, H sama dengan menggunakan 40 darjah. Maksudnya apa? Kita guna sin kan? Sin theta sama dengan tentang per hipotenus. Nampak tak? Okey, so sin 40 darjah sama dengan tentangan dia adalah H per hipotenus dia adalah 20. Okey. So, kat sini kita akan dapat H sama dengan sin 40 darjah darab 20. Kita akan dapat berapa? 12.856. Okay, so awak tengok H dia 12.856. 12. So, awak boleh tengok dia kurang daripada 14, kurang daripada 20. Betul tak? 12.856 kurang daripada 14, kurang daripada 20. Bermaksud H kurang daripada A, kurang daripada C. Sini A, sini C. Okey. Jadi, bila perkara ini berlaku, maka wujud kes berambiguity. Okey. So, sekarang kita tengok lakaran segitiga yang mungkin. Bagi segitiga tu ada dua. Satu lagi kita boleh buat satu garis di sini.
Nampak tak? Dengan syarat panjang ni adalah sama. 14 juga. Okey, so sini 14 cm. Okey, so bagi segitiga, ni kita tandakan dia C tanda lah. Sebab C tu yang bergerak. Okey, untuk segitiga ABC, okey, ABC yang ini. ABC. Okey, untuk segitiga ABC, sin C per 20 sama dengan sin 40 darjah per 14. Nampak tak? Sin C, cikgu nak segitiga besar tu dengan 20. Nampak? Okey, so kita akan dapat C sama dengan 66.68 darjah. Okey, nampak? Okey, jadi sudut B, sini kita akan dapat 66.68 darjah. Boleh? Okey. So, untuk satu lagi, segitiga A, B, C tanda. Sini pula. Sin, dia sudut cakar kan? So, sini 66.68. Sini 66.68. Jadi, C tanda sama dengan sudut C tanda ataupun kita boleh letak sudut ACB, C tanda B. Yang ni tahu kita nak cari yang ni. 180 tolak 66.68 darjah. So, kita akan dapat 113.32 darjah. Okey, so sekarang kita nak cari sudut B. Dalam segitiga ABC. Okey, sudut B kat sini. Okey, sudut B kat sini. So, sudut B sama dengan 180 tolak 40 darjah tolak 66.68 darjah. So, kita akan dapat 73.32 darjah. Okey. Okey, sudut B. Sudut B yang sini. Sudut B yang segitiga yang ini tahu. C tanda AB. Okey, kita nak sudut B yang ini. Sudut B yang ini adalah 180 darjah tolak 40 darjah tolak 113.32 darjah. So, kita akan dapat 26.68 darjah. Okey, faham? So, kita kena buat dua segi 3. Okey, kita tengok latih diri 9 point. Okey. Bagi nombor 1 ya, bagi setiap segitiga berikut tentukan sama ada wujud kes berambiguiti atau tidak. So, kita buat 1A. Segitiga. Okey. A, B, C. Okey, A, B, C. Sudut B adalah 62.5 darjah. BC adalah 14.5 cm. AC adalah 10 cm. Okey, so tengok rasa-rasa awak wujud kes berambiguiti ke tidak. Okey, first 62.5 darjah tu bukan sudut kandung. Okey, salah satu syarat. So tengok dia punya tinggi pula. Tinggi dia. Okey, so kita tengok, kita lukis segitiga ABC. Okey, ada 60, sudut B 62.5.
AC 10, BC 14.5. So, kalau sudut kandung dia, mesti sudut yang ini. Sebab sudut kandung ialah sudut yang diapit oleh dua sisi. Okey, sudut kandung tu mesti apit dua sisi. Jadi, dia dah bagi syarat ambiguity. Syarat ambiguity. Syarat dia mesti dua sisi dan satu sudut bukan kandung. So, dua sisi, satu sudut bukan kandung. Jadi, wujud kes berambiguity. Nampak? Okey, kita pergi ke seterusnya. 1B. So, kita lakar je segitiga dia. Untuk B Okey, kita lakar je. Tak tahu betul ke tak. So, P, Q, R. Sudut R adalah 28 darjah. Okey. QR, mana QR adalah 8.2 cm. PQ adalah 11.4 cm. Okey. Okey, dah lukis tu. Okey, kita tengok Ada dua sisi. Dua sisi. Satu sudut bukan kandung. Okey, kalau kandung kat sini. Nampak tak? Okey. So, yang ni sudut bukan kandung. Dah lepas syarat. Tetapi awak kena tengok. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. Sisi yang bertentangan dengan dia adalah lebih pendek daripada sisi satu lagi. Sekarang, lebih pendek ke lebih panjang? Yang bertentangan dia. PQ lebih panjang kan? Panjang daripada 8 QR. So, bila lebih panjang, dia tak memenuhi syarat. Jadi, tidak wujud kes berambiguity. Okey, faham tak? Okey, kita tengok yang nombor 1 tadi bandingkan. Okey, nombor 1 tadi, sudut dia betul, bukan kandung. Sisi dia betul. Awak tengok Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung adalah lebih pendek daripada sisi yang satu lagi. Nampak tak? 10 kurang daripada 14.5 cm. Itu sebab dia wujud kes berambiguity. Bertentangan dia 10. 10 kurang daripada 14.5. Maksudnya sudut panjang AC kurang daripada panjang BC. AC ni apa? AC ni garis yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. Nampak? Okey, kat sini tengok sudut yang bertentangan dengan bukan kandung dia. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung tu adalah lebih panjang. Jadi, tidak wujud kes berambiguity. Okey, faham? Okey, kita tengok nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga PQR yang tidak lengkap. PQ adalah 15.5 dan sudut QPR ialah 35 darjah. Diberi QR, so awak tambah je lah. QR adalah 10.5 cm. Okey, cari sudut QRP. QRP di mana? Yang ini, betul tak? QRP. So, QRP adalah QRP. Sini 35 darjah, 15.5, yang ni sudut R. Okey, ini kita nak cari QRP. So, yang ni bertentangan dengan dia. Sini 10.5. Okey.
sin sudut R per 15.5 sama dengan sin 35 darjah per, nampak tak yang ni? 10.5. So, sin sudut R sama dengan sin 35 darjah per 10.5 darab 15.5. Kita akan dapat 0.8467 sin sudut R. So, sudut R sama dengan shift sin answer. So, dapat 57.86 darjah. Okey. Disebabkan satu lagi segitiga kita boleh buat dengan kita boleh buat segitiga dia macam ni. So, kita akan dapat segitiga dia macam gini pula. Ni Q, ni P, ni R tanda. So, sini 35 darjah 15.5 cm. Ini adalah 10.5 cm. Kita nak cari sudut ini. Okey, nampak? So, sudut ini awak tahu kalau kita buat segitiga ni R tanda sini, ini sama kaki. Bila sama kaki, sudut ini kita dapat 57.86, betul tak? Sudut sini pun dapat 57.86 darjah. Tapi kita nak sudut sebelah cakah dia. Satu garis tu 180 kan? Belah sini 57.86. Jadi, sudut R yang satu lagi adalah 180 tolak 57.86. Kita akan dapat 122.14 darjah. Okey, faham Okey, sekarang kita nak cari panjang PR. Okey, panjang PR. Okey, nak cari panjang PR, kena tahu sudut dekat Q ni. Okey, so sudut dekat Q ni adalah sudut Q sama dengan 180 darjah tolak 35 darjah tolak 57.86 darjah. Kita akan dapat 87.14 darjah. So, panjang PR adalah PR per sin 87.14 sama dengan kita nak letak apa? 15.5 tak? Kita letak 10.5 per sin 35 darjah. Okey, nampak? Dua-dua pun boleh. PR sama dengan 10.5 per sin 35 darjah darab dengan sin 87.14. So, PR adalah 18.28 cm. Okey, itu untuk yang ini 18.28. So, kalau PR yang kedua ni berapa? Okey, so untuk segitiga yang kecil ini, R tanda ni, kita kena cari juga. Sebab dia kata nilai yang mungkin kan. Okey, so kena cari sudut Q dulu. Okey, sudut Q sama dengan 180 tolak 35 darjah tolak 122.14 darjah. Kita akan dapat, so kita akan dapat 22.86 darjah. So, sama juga rumus dia. PR per 22.86 sin sama dengan kita ambil 10.5 per sin 35 darjah. Jadi, PR sama dengan 10.5 per sin 35 darjah darab sin 22.86 halus tu. Okey. So, PR sama dengan, tekan kalkulator,
10.5 darab sin 22.86 bahagi sin 35. Kita akan dapat 7.11 cm. Okey? Okey, selesai nombor 2. Okey, so selesai untuk kes berambiguiti. So kita sambung next video. Okey?